أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأصلي وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kita di akhir Ramadan ni. Akhir Ramadan ni dia kalau ikut graf dia tu, Ramadan ni dia start dengan agak tahap yang agak tinggi, dan kita kena tingkat tu. Itu kena tengoklah cara. Apakah mampu kita lakukan itu. Maknanya kalau tarawih 8 balik rumah tambah 4 tambah 8 tambah lengkap. Kemudian tahajud, kemudian witir, jadi kena tambah. Bacaan Quran pun begitu juga. Jadi dia kena ada untuk capai ke tahap apa? La'allakum tattaqun. Itu semangat ibadah Ramadan kita peringatkan. Tapi dalam Qiyamul Lail kita Syekh minggu lalu Syekh Jamil Jerumi ni Pondok Meleleh Kedah ni, keluarga Ustaz Fadil Nur. Dia menarik, dia bagi selalu dia pesan sebelum kita lakukan ibadah tu, beberapa pesanan singkat ya. Bagi orang lakukan ibadat, beberapa ibadah tambahan khusus, jadi kita rasa sampai ke tahap yang baguslah. Jadi dia mula dengan kupasan Hujjatul Islam Imam Ghazali dan peringatan kepada orang begini bagaimana ya. Kerana ada ketiga kategori kelemahan manusia ini, termasuk yang kuat beramal atau yang banyak menunjukkan kesungguhan dia menyempurnakan amal-amal yang basic dan juga yang sunat. Jadi dia kupas seperti mana dikupas oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, iaitu tentang takabur, riya dan ujub. Jadi di situ dikupas apa dia sifat takabur. Jadi maknanya bukan saja dalam realm politik atau kemasyarakatan, tapi termasuk dalam ibadah yang khusus. Maknanya takabur itu maknanya kita takabur maknanya cakap besar dan arrogance of power dan keangkuhan kuasa, itu dianggap takabur. Riak ni dia menunjuk-nunjuk, riak dengan kemewahan dia, riak dengan kekayaan dia, riak dengan style dia, riak dengan rambut dia, itu kena peringatlah ya. Baik. Tetapi yang satu lagi yang disebut ialah ujub. Ujub ni dia lebih, kalau ikut dia kupasan Syekh Jamil itu, kepada rujuk kepada orang yang duk beramal ni. Kerana dia rasa dia buat itu sebagai sesuatu yang mesti mendapat ganjaran ya. Dan dia rasa cukup mewah dan gembira dan sempurna. Sebab itu kita tahu macam yang kita bacakan dulu tentang keperluan menyempurnakan solat, illa ala khashi'in, apa? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sebelum tu tamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sabar dalam menyempurnakan salat dan salat tahap khusyuk. Okey. Kemudian amaran pula bagi orang yang solat tetapi masuk kategori ke neraka wil. Fawailul lil musallin ya. Jadi kita maknanya bila kita buat tu kita rasa kita mendapat ganjaran. Jadi sebab itu kalau tahap tasawuf ni tak sampailah kita kan. Tahap tasawuf tu maknanya tidak ada langsung pertimbangan ataupun benteng selain daripada memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sampai ke tahap itu macam Rabiatul Al-Adawiyah, sampai dia tak mau kahwin lah pula. Jadi menyesal pula Alif ni, jadi dia
Jadi kita patut tak sampailah. Ya. Jadi kita, tapi peringatan ujub tu penting. Itu saya tertarik sebab dia peringatkan pada golongan kecil yang bangun 4:30 pagi macam tu dan nak buat ibadah khusus. Yang dia peringatkan, nawaitu tu mestilah betul-betul mukhlishina lahuddin. Maksudnya ikhlas al-amal lillah. Jadi kita kena peringat. Jadi bila kadang-kadang kita baca Quran ke salat, jadi kita selalu relate yang pada yang itu. Itu iaitu apa dia? Apatah lagi kalau dalam kegiatan lain. Maknanya peringatan kita daripada Al-Quran dan kupasan seperti Hujatul Islam Al-Ghazali. Ibadat itu sendiri pun jangan takabur, jangan riak dan lebih-lebih lagi jangan ujub. Itu dalam ibadat kita seorang-seorang dengan Allah SWT. Apatah lagi kalau dalam kehidupan masyarakat. Dalam orang selalu kaitkan dari segi politik, persaingan kuasa yang menunjukkan ketakburan. Tapi tidak semestinya lah. Kadang dalam syarikat, dalam kegiatan masyarakat. Jadi semua terangkum. Jadi kita patut ingatkan itu. Bagaimana pembinaan syakhsiyah atau karakter. Baik. Saya nak rujuk dengan perkara yang kedua nak sampaikan secara ringkas ialah kerana zakat. Zakat ni di bulan Ramadan ni penting sikit ya. Kita ingatkan. Kerana seperti mana kita kupas daripada awal, Ramadan atau puasa ini ada dua dimensi. Dimensi kerohanian atau spiritual atau dimensi sosial. Ya. Dan sosial ini kemasyarakatan kerana faktor keprihatinan rakyat miskin dan sebagainya. Ya. Tapi kalau saya baca balik, kalau ingat balik Fiqhuz Zakat, kupasan Syekh Qardawi, dia kaitkan juga dengan politik kenegaraan. Kerana institusi itu diwujudkan dalam sistem negara. Jadi zakat ini spiritual dengan niat, dengan sekiranya amalan itu, dia kata proses tazkiyah. Kata Syekh Qardawi, dia tak memiskinkan. Dia sebenarnya seolah-olah menyucikan harta untuk menambah, mudah-mudahan. Itu disebut pembersihan harta itu. Kemudian dimensi masyarakat, kerana ini satu institusi awal tunggak sistem negara dalam ekonomi, maknanya raison d'être, asas wujudnya sistem Islam itu adalah dengan jaminan keselesaan dan keadilan bagi rakyat beramai. Ini yang kita lihat. Sebab tu kadang-kadang golongan kiri itu dia banyak guna zakat, dia banyak guna Abu Dzar Al-Ghifari yang tunjuk betul-betul dari kalangan miskin. Dan kerana lihat umpamanya kalau kita faham sistem Islam ini berbeza daripada ialah slogan-slogan yang kita banyak sikit soal baju orang tu ke, janggut orang tu ke, tarian orang tu ke, atau banyak-banyak KK ni. Jadi saya tak mahu kata itu semua tidak penting, tapi hilang kerangka besar tunggak dia. Tunggak dia apa? Islam tu wujud kepada satu agama dari dimensi spiritual kerana keyakinan kepada Allah Taala, ya, tetapi dia wujud segar, mendapat tarikan dan ada alasan yang kukuh, yang kita kata rasional, raison d'être wujudnya itu kerana tegak saja Islam mesti ada institusi. Institusi yang unggul selain daripada masjid adalah zakat. Kerana bukan nak jaga keruk, dan sebab tu kalau dimensi kerohanian, dimensi kemanusiaan, kita keperluan hebatlah. Kerana saya baru ni zakat pulau kutipan tu dah hampir mencecah 800 ekonomi itu yang jadi cabaran kita, relevan keupayaan dan memastikan ada target
pembasmian kemiskinan atau meringankan masalah rakyat. Ya, termasuk umpamanya bantuan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesihatan, perumahan. Ini yang kita multidimensional. Kita cakap yang Nurizah lah macam MDI, multidimensional index poverty. Tapi yang ini yang disebut ialah multidimensional aspek zakat ini yang kalau kita laksanakan dia tertegak. Ya, kalau kita fikirkan baik, 1 bilion 1 tahun hanya untuk membasmi kemiskinan. Setelah 10 tahun, apakah mampu kita bereskan atau tidak? Tentu para ulama fatwa dan juga kupasan fiqh zakat itu tebal. Dia ada terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggeris. Sangat baik kalau saya usulkan orang baca sekurang-kurangnya, pengantar dan rasionalnya itu sangat kukuh. Kerana saya kata salah saya itu dia PhD dissertation dia di Universiti Azhar. You bezakan, saya juga pernah lihat satu PhD dissertation mengenai tasawuf di Kepulauan Melayu yang sangat rendah mutu dia. Jadi maknanya kita tengok ada juga perbezaan tahap kesarjanaan di Universiti Azhar itu yang sangat tinggi dan sangat average. Baik, itu zakat. Apa contoh dia? Contoh dia yang pertama, betapa pentingnya zakat ini. Yang saya sebut tadi, pengutipan, pengurusan dan perencanaan unjuran dia tentang target pertumbuhan ekonomi ini. Tapi dari segi sejarahnya begitu penting zakat, juga dikupas oleh Syekh Khardawi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kita diisyar perang. Perang itu pada kelompok Islam atau yang mengaku Islam. Ada ulama yang kupasan dari segi sirah, dia kata sebab perang ini kerana dia mengaku dia Nabi, dan ada beberapa hal yang berkait dengan soal Musailamah apa namanya? Musailamah, ya. Tetapi kalau Khardawi dia kata tidak sebenarnya. Dia tidak, perang itu lebih kerana dia mungkin melakukan salat tapi dia enggan menjalankan melaksanakan pengutipan zakat. Dan Abu Bakar Siddiq itu memikirkan kalau ini ditiadakan, tunggak sistem ekonomi Islam itu akan lebur. Dan tidak mungkin kita pertahankan sistem ini yang dianggap adil, bijaksana dan prihatin pada penderitaan rakyat kalau dibiarkan. Maka istiadat perang. Sebab itu ini dikupas juga, ini yang selalu saya sebut lah daripada zaman dulu lah, tentang harb alal fakhr ini, perang atas nama kemiskinan yang tidak berlaku dalam sejarah sebelumnya. Kalau kita tengok sejarah raja-raja Melayu dulu ataupun emperor-emperor dan maharaja, semua perang ini takluk, dia nak takluk daerah lain atau kerana ada kekayaan yang mahu dikaut, ataupun mengenai puteri macam Helen of Troy, pasal puteri, ataupun macam Sultan Melaka dengan Tun Teja. Tun Teja kan, yang berkorban apa saja. Jadi P.Ramlee itu berkorban dalam Hang Tuah cerita tu. Walaupun dalam istilah lain Hang Lekeh, tapi tak apa, tapi umumnya orang Melayu dianggap ni Hang Tuah. Korban apa saja, korban untuk rampas anak dara orang. Korban ya, okey. Baik. Jadi tetapi dengan peperangan yang disiarkan oleh Abu Bakar ini, disebut oleh Syekh Khardawi, ini buat pertama atau ulung kalinya dalam sejarah peperangan diistiharkan semata-mata untuk membela orang miskin. Kerana institusi zakat ini, apa dia? Institusi zakat ini betul diwajibkan, tapi apa dia matlamatnya? Tujuan dia adalah untuk membela rakyat miskin. Jadi kata Khardawi, mana pernah berlaku dalam sejarah? Dulu malahkan sekarang. Mana orang nak perang sebab nak bela orang miskin? Tak ada. Jadi inilah kekuatan Islam zaman Abu Bakar. Kemudian kita tengok sejarah apa lagi urutannya.
zaman Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz itu 2 tahun 3 bulan pemerintahan dia, dan dia tentunya bukan zakat. Setengah orang kata sebab zakat, tidak. Dia mula ambil alih. Kemudian tentulah Mamak bendaharanya masa itu dipanggil apa? Ialah wazir dia, ketua wazir dia apa ke? Wazir Am, wazir apa ke? Ya? Apa Azad? Dia lah ketua menteri dia, nama menteri besar dia atau perdana menteri dia, akan jumpa dia dan mengatakan ini khalifah ini ada hak dia, ini rumah macam ni, perbelanjaan sekian dan pakaian rasmi sekian, semua ada. Kemudian bawa ke khazanah dia, ini gandum banyak ni, emas banyak ini semua. Ini semua hak khalifah. Buatlah apa yang dipikir sesuai, bagilah arahan kepada kami, kita akan patuh dan laksanakan. Jadi Umar Abdul Aziz kata, siapa yang kata hak saya? Ini amanah kepada saya mengurus hal negara. Dia tanya berapa allowance dia. Allowance dia sekian. Okey, setakat itu je lah. Okay. Baik. Jadi dia suruh buat inventory yang mana ada. Berapa belian ada, berapa emas ada, berapa gandum ada, semua simpanan, buat inventory. Itu dalam sejarah interesting ya. Ini kali di antara berawal di mana inventory ya dalam khazanah negara itu dicatat oleh pegawai muhtasib ke apalah pada masa itu. Baik. Ini yang menyebab. Kemudian dia zuhud. Ini yang dia selalu dipopularkan cerita. Sekali dia di pejabat, kerana dia strict sangat. Isteri dia datang. Isteri dia masuk ke pejabat. Dia tanya isteri dia ni nak cakap pasal hal ehwal negara atau hal rumah tangga. Sebab kalau hal ehwal negara, boleh. Dia lampu tu dia pasang terus. Kalau hal rumah tangga, dia kena tutup kerana tak nak mau menggunakan wang rakyat untuk bicara soal peribadi. Saya masa saya jadi menteri, saya dah fikir nak buat macam tu juga. Bila Azizah masuk, saya tutup lampu, tapi mestilah semua orang fikir lain. Jadi tak jadi. Tapi yang nak tunjuknya, mungkinlah tak sampai ke situ. Kerana dia orang kata sekarang ni central. Aircon central. Yang penting nak tunjuk bahawa tahap orang yang macam ini yang menjadi pemimpin. Bila dia jadi pemimpin, zakat itu terurus begitu baiklah. Dia sendiri tak membazir. Okey, jadi urusan zakat itu menjadi sesuatu yang sangat sempurna dan berkesan. Jadi ini kita nak kena tahu ya, harapan macam cinta pula tu kan. Dia tahu putus harapan. Kecewa. Tapi maknanya dia rasa tidak ada harapan lagi kepada sistem politik ini. Kerana pimpinan begitu rupa. Dalam sejarah Islam, bila sekali-sekali muncul orang macam Umar Abdul Aziz itu, dia memberikan harapan baru. Dan sebelum kita bicara soal zakat, soal dia sendiri. Jadi dia tak salah guna sedikit pun kuasa. Jadi meyakinkan orang yang urusnya. Dia kalau contohnya orang ni betul-betul ikut peraturan, tidak membazir, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengambil harta rakyat. Jadi orang yang mengurus tu kalau dia disiplin, orang segan silu selain dia takut pada perintah Allah satu. Tapi dia jaga takut kepada khalifah. Dan dia juga kadang-kadang rasa malu kerana seorang pemimpin begitu sederhana, dia nak buat satu yang agak berlebihan. Sebab itu zakat di zaman Umar Abdul Aziz itu dapat dileraikan dengan begitu istimewa sehingga kan ya 2 tahun 3 bulan itu di akhir pemerintahan dia sebelum dia wafat kerana diracun ya, itu seolah-olah orang yang miskin tegar itu tidak ada. Dan kita kena ingat wilayah Islam pada masa itu bukan saja Arab ya, termasuk Syria sampai Parsi sehinggalah Azerbaijan ya, sempadan Rusia sekarang ini. Dan inilah maka kisah yang timbul dari Azerbaijan.
Gubernur Azerbaijan menulis surat warkah kepada khalifah mengatakan kami dah selesai masalah zakat, jadi wang zakat ni nak dibuat apa? Dah lebih ni. Maknanya untuk bantu orang miskin dah selesai. Itulah yang Sayyidina Umar bin Aziz mengusulkan dibagi sedikit kelonggaran. Ya, tidak ikut asnaf yang ditetapkan, dia bagi sedikit kelonggaran. Tapi kelonggaran itu setelah selesai masalah kemiskinan. Ini kadang-kadang orang dia ambil kelonggaran tu dia lupa tentang peraturan kemiskinan. Jadi setelah selesai kemiskinan itu yang dibagi allowance kepada anak muda yang nak kahwin. Jadi siapa yang nak apply, tolong apply. Duit zakat boleh digunakan. Ada orang yang perlu, jadi bagi galakan. Jadi maknanya yang contoh dia makna kedua. Satu, dalam tempoh 2 tahun 3 bulan boleh menyelesaikan masalah kemiskinan. Dua, dalam menafsirkan, melaksanakan hukum, diberikan wewenang, kelonggaran untuk memutuskan apa yang baik untuk negara. Jadi ini contoh yang penting. Dan mungkin kalau saya dipingatkan masa lain saya nak cerita pasal Salahuddin Al-Ayyubi, kerana dia ada kaitan tentang perencanaan jangka panjang tentang perubahan atau islah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.